saja biasa mulakan dengan istighfar kemudian Ummul Kitab Al-Fatihah, terusnya zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. 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 La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. 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 Allahu Allah haq. 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 Allahu Allah hayy. 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 Ya Qayyum Allah hayy.
يا قيوم الله حي 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 دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq. Kita ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid, 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 ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami.
يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا كريم يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah ampunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat Baiklah ni poin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka
نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasfiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, ini pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah memilih hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat
Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkan kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kepalan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka. Ya Allah, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke, bersedia untuk kita berjihad hari ini. Itu kita sampai kepada muka surat 78. Ya, 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar yang disayangi, dikasihi, dan kawan-kawan yang dan kawan-kawan yang mengikuti program ini, syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini. Allah berikan kita peluang lagi. Allah bagikan kita peluang, ruang lagi untuk kita meneruskan usaha kita dalam memantapkan, di dalam mendapat ilmu pengetahuan. Kita sama-sama dambakan pada hari ini dan insya-Allah di hari-hari akan datang. Agaknya kita sudah mungkin 2/3 kot dah daripada buku ni ya, yang kita dah ikuti, dan mungkin dah banyaklah perkara-perkara maklumat yang kita dapat dan kita faham, dan ianya akan membawa kepada kita amalkan. Kita amalkan ke tidak? Tanya diri kita. Saya pun tanya dia masing-masing, amalkan ke atau tidak? Amal sikit ke amal banyak? Amal sikit-sikit. Tubuh tidak mampu, bergantung keadaan. Itulah kita kan. Jadi kalau boleh kita bersemangatlah. Semangatlah. Sebab kita nak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada ganjaran syurga untuk yang berjihad. Ganjaran syurga untuk yang berjihad. Kita ni bila kita dengar perkataan jihad, bukan jahat, jihad. Jahada kalau dalam bahasa Arabnya jahada, yujahidu, dia 4 huruf.
Mujahadah, dia punya kata terbitan. Jihad, lagi satu kata terbitan. Mujahadah, jihad. Kalau dengar perkataan tu, apa yang kita terbayang, apa kita nampak, no. Perjuangan Taliban, no. Kita nampak begitu. Teruknya. Jadi kita hari ini nak memahami sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah merupakan perintah Allah ke atas mukmin. Dengan tujuan apa? Untuk menghidupkan kesinambungan agama Allah. Siapa yang berjihad di jalan Allah? Sesiapa yang berjihad di jalan Allah, selain daripada Allah memberikan pahala yang amat besar, Allah juga mengampunkan dosa-dosa mereka. Berjihad di jalan Allah ni, pertama Allah akan berikan pahala yang amat besar, ajrun azim, dan Allah akan akan menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa mereka. Apa maksud berjihad pada jalan Allah ni? Berjihad pada jalan Allah banyak adalah amat luas dan mempunyai pelbagai bidang. Antaranya perjuangan bersenjata untuk membela agama Allah. Ini yang kita nampak macam tu je lah. Kalau kata berjihad tu hak tu je lah. Kita ni tak boleh lah jihad dah. Sebab tak boleh pergi tanggung senjata nak pergi lawan. Ada lapangan yang lain yang kita boleh jihad. Sebab jihad ini mempunyai makna yang luas. Mempunyai makna yang luas. Itu satu. Itu yang paling tinggi lah. Perjuangan bersenjata untuk membela agama Allah. Seperti kita lihat zaman Nabi kita dulu. Nabi berjihad dengan para sahabat. Nabi berperang, peperangan yang disertai oleh Rasulullah namanya Ghazwah. Macam kita kata Ghazwah Badar, peperangan Badar, Ghazwah Uhud, peperangan Uhud, Ghazwah apa lagi? Khandaq, Ahzab. Banyak lagi lah peperangan. Kedua, termasuk lagi dalam berjihad ini ialah perjuangan melawan godaan nafsu. Termasuk juga ni perjuangan jihad, mujahadah, jihad melawan godaan nafsu dan godaan iblis. Godaan nafsu dan godaan iblis itu pun jihad. Memang kita jihad lawan iblis, lawan nafsu. Nafsu kita memang al-ammarah bisu. Nafsu ni selalunya ajak kepada yang buruk, kan? Itu kita nak kena lawan je. Kena lawan supaya kita balik kepada apa ni yang baik. Ketiga, perjuangan mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Itu kita lah. Ada mungkin kita kata orang lelaki lah, kan, cari nafkah. Kalau dia tak kahwin lagi pun, makna dia cari nafkah. Kalau dia boleh kerja, cari nafkah untuk diri dia. Kalau ada siapa yang di bawah tanggungan dia, mak dia ke apa, dia kena tanggung. Cari nafkah. Yang dah beristeri. Orang lelaki juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka kena cari nafkah untuk kita. Kan? Betul tak? Hak mereka, hak kita. Faham tak tu? Sepatutnya kena begitu. Sepatutnya. Tapi sekarang ni nampak orang banyaklah ambil kesempatan daripada isteri dia yang bekerja kan. Saya dah tengok ada seorang, dia langsung tak ambil isteri dia punya ni. Dia akan bagi asing untuk isteri dia. Tak sentuh. Itu yang isteri dia pun bekerja. Hak dia lah. Yang dia ni mesti bagi daripada
hasil usaha dia bagi. Itu yang sepatutnya kan. Benda sangat setuju. Ya, betul. Kena ingat tu orang lelaki tu, depa kena ingat. Kalau kita bagi pun dalam keadaan keberatan, kita tak macam mana dia pasien tu dah. Dia rasa selesa dah macam tu kan. Buat macam mana? Rela je lah. Tapi nak cari kita nak ikhlas. Kalau kita ikhlas betul, kita ikhlas, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau kita dalam keadaan keberatan macam mana ya Allah? Kita dalam keadaan keberatan, maklumlah kita kerja kuat juga kan. Ingatlah dulu anak berapa orang, anak 6-7 orang. Balik rumah tu tak nampak apa, nampak dapur. Nampak dapur je. Jom tak saling pergi dulu kacau-kacau apa ni, basuh-basuh barang dulu, letak dulu sambil-sambil dah kan. Sekali barulah tengok benda lain, tengok apa, pakai baju ke yang dah kering ke apa semua ke. Jadi tu ya. Mana itu juga jihad. Mana jihad? Wassalamualaikum warahmatullahi. Mana orang lelaki berjihad, kita juga berjihad. Kalau sekiranya kita boleh membantu mereka, katalah mereka dekat tu dalam mereka tak ada lebih lagi, kita kena bantu, maka kita dikatakan sebagai berjihad juga dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Keempat, perjuangan menyebar ilmu pengetahuan. Perjuangan menyebar ilmu pengetahuan dan agama yang benar. Menyebar ilmu pengetahuan dan agama yang benar. Kita lihat banyak ya, para guru, asatizah, muallim-muallimah berusaha menyebarkan ilmu. Ini pun kena juga ada keikhlasannya, kena juga ada kesungguhannya, kan? Ada orang malas nak pergi kerja. Ni banyak ni orang malas nak pergi kerja, Bila malas nak pergi kerja, tak ada lah dorongan dia nak katalah kalau guru cuba mencari yang lebih baik untuk nak bagi kat murid dia. Baca lebih sikit. Untuk nak bagi kepada murid-murid dia pengetahuan yang baru ke apa kan. Itu jihad lah tu, jihad. Suatu usaha yang sangat baik, yang sangat dipuji oleh Allah SWT. Dan selain daripada itu ialah perjuangan dalam bidang sosial seperti membangun masjid, madrasah, lembaga kesihatan dan segala bentuk usaha untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum. Jadi jihad ni bukan kata kita nampak pegang senjata, angkat senjata saja. Makna bidang-bidang yang lain yang kita sebutkan tadi juga adalah dinamakan sebagai jihad. Kita cari ilmu ni pun dimasuk dalam jihad. Ni yang nak cari ilmu ni, kita masuk dalam jihad. Dan kita tadi minta supaya ya Allah matikanlah kita di dalam keadaan kita syahid. Kalau kita mati dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu, sedang memberi ilmu, kita adalah di antara para syuhada. Jadi itu besar sekali ya, jihad di jalan Allah. Mereka yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, Allah janjikan pengampunan bagi mereka. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Shaf ayat 10, 11, 12 dan ayat 13. Itulah fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus sawab. Ini bukan dalam ayat dalam surah Shaf, dalam
195 dalam surah Ali Imran, ayat akhir, ayat 195 surah Ali Imran. Sekejap lagi kita masuk dalam surah Shaf. Apa dia maksud dia? Fallazina hajaru. Hajaru. Itu fi'il madhi tu. Hajaru. 4 huruf. Mereka yang telah berhijrah. Kataan ni kita sebut juga hajaru, hijrah. Ada perkataannya, ada sebutannya di dalam itu. Mereka yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan diusir dari negerinya, wa uzu, disakiti orang fi sabili, disakiti orang dalam perjalananku, wa qatalu wa qutilu, lalu mereka melawan, qatalu melawan, berperang lah ni, dan wa qutilu, dan terbunuh. Kalau baca lain sikit baris tu dia makna lain. Qatalu makna mereka berperang, melawan. Wa qutilu, dan mereka dibunuh, terbunuh. Lawan-lawan mereka terbunuh. Apa mereka akan dapat? Ini kita tengok beberapa kriteria yang ada di sini. Orang berhijrah. Ini mungkin pada zaman Nabi dululah. Mereka yang berhijrah ke Madinah tu. Mereka berhijrah ke Madinah dengan sebab apa? Mereka itu ukhriju min diyarihim. Mereka ini dikeluarkan, dihalau keluar daripada Makkah. Kan? Dihalau keluar daripada Makkah. Kemudian wa'uzu, dan mereka juga mendapat apa? Disakiti. Diseksa dia apa kan? Wa'uzu fi sabili, pada jalan Allah. Orang yang nak mengikut jalan Allah ni disakiti. Kemudian waqatalu, dan mereka berperang, mereka melawan. Waqutilu, dengan sebab mereka melawan tu mereka terbunuh. Ada berapa? 5 kriteria ni. Apa mereka akan dapat? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Tentu akan dihapuskan dosa-dosa mereka. Allah akan kafarahkan dosa-dosa mereka. Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Ukaffiranna, kafarah daripada mereka, sayyi'atihim, dosa-dosa mereka. Itu satu yang mereka dapat. Kedua, Allah kata la udkhilannahum, dan saya kami akan masukkan mereka. Tentu, makna lam tu menguatkan, emphasize, makna menguatkan perbuatan itu. Akan akan dihapuskan dosa-dosa. Pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. La udkhilannahum, masuk dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebagai apa? Sawabam min indillah, sebagai pahala dari Allah, dan pada sisi Allah lah sebaik pahala. Wallahu indahu husnus sawab. Ini dia yang kita maksudkan di sini, apa yang Allah sebutkan, iaitulah waqatalu wa qutilu. Mereka itu berjihad, mereka itu berperang, mereka itu melawan sehingga mereka qutilu, sehingga mereka itu terbunuh. Maka mereka akan mendapat ganjaran yang disebutkan tadi. Dosa mereka dihapus, mereka akan dimasuk di dalam syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah sebagai pahala daripada sisi Allah yang Allah beri kepada mereka. Okey, satu lagi ayat yang besar mengenai jihad ini, iaitulah dalam surah Shaf ayat 10, 11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dalam 4 ayat ini, dalam 4 ayat dalam surah Shad. Kalau kita ada masa nak belek-belek, nak mendalami lagi ayat ini, ambillah nama surah ni dan ayat berapa. Itulah maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan ini apa maksud? Meniaga ke apa? Bukan meniaga. Iaitulah, ini dia perniagaannya. Itulah kamu tu'minuna billahi wa rasuli. Syaratnya kamu adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad. Sinilah tempatnya. Itulah ayat ni menunjukkan pada jihad ni. Dalam ayat inilah tujahiduna, kamu berjihad pada jalan Allah. Berjihad dengan apa? Dengan harta. Jihad dengan harta dan jiwamu. Wa anfusikum. Zalikum khairul lakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itu adalah baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Apa yang Allah akan beri? Yaghfir lakum dzunubakum. Macam tadi juga, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga tajri min tahtihal anhar. Masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam syurga Adn. Ini antara orang yang akan masuk dalam syurga Adn ini ialah orang yang berjihad pada jalan Allah dengan jiwa raga dia, dengan harta dia dan dengan jiwa dia. Itu adalah zal fawzul azim. Itu adalah suatu kejayaan yang sangat besar. Dan ada lagi wa ukhra, dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai. Wa ukhra tuhibbunahu. Apa dia? Iaitu pertolongan daripada Allah. Ini ada lagi kurnia lain yang Allah bagi, iaitulah nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrum minallah, itulah pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat waktunya, yang hampir. Dan wabasyiril mu'minin, sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Itu maknanya 2 ayat besar. Kalau nak bercakap mengenai jihad ni, mana 2 ayat besar ini akan akan disebutkan, sama ada di dalam ceramah ataupun di dalam buku. Kita akan lihat 2 ayat ni. Itu ayat daripada surah Ali Imran dan juga di dalam surah Shaf. Surah Ali Imran ayat 195, surah Shaf ayat 10, 11, 12 dan 13. Okey. Kita balik kepada buku kita. Balik kepada buku kita. Ganjaran syurga untuk yang berjihad. Tadi kita dah tengok tadi dalam ayat Al-Quran. Ini adalah daripada diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi. Ani bin Umar an Rasulillah qala Allah berfirman dalam hadis qudsi, ayyuma 'abdin min 'ibadi yakhruju mujahidan fi sabili ibtigha'a mardati dhamintu lahu an urji'ahu in arja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimatin wa in qabattuhu an aghfira lahu aw arhamahu wa udkhilahu al-jannah.
daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah SAW, Allah berfirman, qala Allah, bukan ayat Quran tapi hadis qudsi namanya. Mana-mana hamba-Ku yang keluar berjihad di jalan-Ku kerana mengharapkan keredaanku, aku menjamin baginya bahawa jika aku memulangkannya selamat, nak pulang tak ada mana dia tak syahid, dia selamat pulang atau tidak terkorban, maka dia akan pulang dengan membawa pahala dan ghanimah. Dia akan bawa pahala dia dapat, dan dia dapat harta rampasan. Ghanimah tu harta rampasan. Dan jika aku mencabut nyawa dia, kalau dia syahid, maka aku akan mengampuni. Itu yang dia dapat. Macam tadilah, Allah akan ampunkan dia. Al-aghfiralahu, aku akan mengampuni dia, wa arhamahu, dan aku akan merahmati dia, wa udkhilahul jannah, dan aku akan masukkan dia ke dalam syurga. Kalau masuk perang, balik dengan selamat, dia akan dapat pahala dan rampasan perang. Harta rampasan perang. Kalau dia syahid, maka dia akan dapat 3 di sini. Apa dia? Dapat pengampunan, maghfirah daripada Allah, dapat rahmat, dan masuk ke dalam syurga. Allah menjanjikan anugerah ganjaran yang sangat hebat. Ini mendapat pahala harta rampasan perang, diampun dosa, mendapat rahmat, dan dimasukkan ke dalam syurga pada mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh pada jalannya, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadinya. Islam ialah ad-din, cara hidup yang paling istimewa, disediakan sendiri oleh yang maha bijaksana, maha pengasih lagi maha penyayang, untuk menganugerahkan kepada makhluknya satu nikmat penghidupan yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Justru sejak penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam, hingga ke saat akhirnya di dunia, yaitu kiamat, Allah memerintahkan semua makhluk menjalani kehidupan berpandukan din Allah sebagaimana firman-Nya, inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam, tidak berselisih ini mengenai agama Islam, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada di dalam kalangan mereka. Ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Ini kita lihat orang Yahudi Nasrani ini, mula-mula mereka memang percaya, tetapi apabila dikatakan bahawasanya Nabi yang akan zahir di akhir zaman ini adalah terdiri daripada orang Arab, jadi mereka pun mula hasad dengki, mana yang disebut ni dalam ayat ni. Mereka pun kufur, ingkar, tak nak percaya. Allah menolak sama sekali ad-din selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yani Allah Taala selain daripada Islam, Allah Taala lan yuqbal, tak akan diterima. Lan itu penafian yang al-abad, penafian yang selama-lamanya. Sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak daripada kalangan orang-orang yang rugi. Itu Allah memerintahkan melalui para nabi dan rasulnya agar menyeru semua makhluknya, jin dan manusia, supaya ada daripada kalangan mereka yang mengamalkan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh dan kemudian berusaha, yakni berjihad untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua makhluk di seluruh alam. Berjihad tidak semestinya mengangkat senjata.
situasi terkini di beberapa buah negara Asia Barat memerlukan para mujahidin menghadapi musuh-musuh Islam dengan memangkat senjata dan mengorbankan nyawa. Manakala jihad di negara kita Malaysia lebih kepada pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Namun tujuannya tetap sama, yaitu menegakkan din, yakni agama Allah dengan melaksanakan amar ma'ruf, suruh orang buat baik, dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi jihad dalam bentuk ini juga tidak terkecuali daripada mihna dan tribulasi, mana daripada perkara-perkara yang menggusarkan, yang menyusahkan, mihna, cubaan-cubaan, godaan-godaan mesti ada. Khususnya daripada pihak-pihak yang memasuki Islam. Mereka sudah semestinya ganjaran yang diperoleh tidak kurang hebatnya daripada jihad dengan mengangkat senjata. Jadi kita di Malaysia mana kita ada angkat senjata macam di luar negara sana, Arab, di mana? Palestin, di tempat-tempat yang bergolak sekarang ni tak semacam itu. Jadi kita jalankanlah jihad secara kita ni, iaitulah kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita ajak orang supaya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita juga perlu kepada mengorbankan masa, tenaga kita, mengorban juga wang ringgit dan sebagainya untuk nak menegakkan agama Allah ini. Oleh itu marilah kita berusaha melibatkan diri dengan mana-mana badan atau kumpulan jemaah yang bersatu hati untuk melaksanakan tuntutan jihad. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dijanjikan syurga. Sebelum kita masuk kepada tajuk baru, ganjaran syurga yang menyantuni anak perempuan. Kita pergi dulu kepada ada hadis yang saya nak berikan di sini. Okey. Ada lagi mengenai jihad. Kita kata tadi jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Siapa-siapa yang ingin menjadi pejuang, yakni mujahid fi sabilillah, yang benar-benar harus melengkapkan dirinya dengan 10 perkara ini. Boleh? Mana harus melengkapkan dirinya dengan 10 perkara ini. Pertama, jangan keluar kecuali dengan izin dan redha kedua ayah bunda. Ni jihad yang betul-betul ni. Jihad yang nak pergi berperang menggunakan senjata ni, lupa musuh ni. Tu mana dengan izin dan redha kedua ayah dan bunda. Kedua, menyelesaikan amanat Allah. Selesaikan dulu amanat Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan
tebusan-tebusan dosa dan menunaikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap sesama manusia. Maknanya kita selesaikan itu dulu. Kalau kita ada buat salah dengan orang ke apa ke mana pergi mohon maaf semua kan. Selesaikan amanat Allah. Ketiga, meninggalkan untuk keluarganya nafkah yang mencukupi untuk masa yang akan ditinggalkan itu. Ingat, ini adalah tugas yang kita sebut tadi lah. Tugas suami, kalau nak meninggalkan keluarga, tinggalkanlah dengan ada nafkah yang mencukupi untuk masa yang akan ditinggalkan itu. Kita dalam masyarakat kita ni ada orang keluar pergi apa dia panggil khuruj. Bisa dengar tak perkataan khuruj? Khuruj tu makna keluar lah. Keluar dia pergi dakwah lah 40 hari. Kalau tujuan dia baik, tujuan dia memang dia nak sampaikan dakwah itu kepada orang, dan dia tunaikanlah tugas-tugas dia ni dengan betul. Tak apa. Tapi jangan tinggal kosong. Tinggal anak isteri tanpa nafkah. Tinggal anak isteri macam tak ada siapa nak jaga kan. Ada satu masa dulu saya ada dengar satu tu dia suka keluar 40 hari. Kalau dia keluar memang keluar 40 hari. Tabligh lah. Khuruj. Apalah kalau dia dah tunai tanggungjawab dia semua kan. Dia tinggal tiba-tiba berlaku, iaitu penyamun masuk rumah dia. Anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil dengan isteri. Ya Allah. Dia kena ada juga orang yang boleh harapkan. Jadi itulah. Kesianlah muncul tak berlaku apa-apa. Mungkin segi makan minum dia bagi, tapi itulah keselamatan tu kan. Jadi kena pastikan juga. Berusaha supaya nafkah itu dari halal. Nafkah pun yang nak bagi kepada yang kita tinggal tu mesti yang halal. Sebab Allah tidak akan menerima kecuali yang baik halal. Seterusnya, mendengar dan taat patuh pada pimpinannya. Dia yang pergi itu, hendaklah dia patuh pada pimpinan dia dan atasan dia. Ramah tamah pada kawan dan tersenyum padanya jika bertemu, dan membantu keperluan-keperluannya serta merawat bila sakit. Tugas kita inilah, sama dalam jemaah tu mesti adalah. Dalam perjalanan jangan sampai mengganggu pada seorang muslim atau kafir zimmi. Kafir zimmi ini apa? Kafir zimmi ini kafir yang ada di bawah pemerintahan Islam lah. Kafir zimmi. Tidak lari dari medan perang. Ini orang yang nak berjihad betul-betul ini, dia tak lari daripada medan perang. Dia tak cabut lari. Jangan mencuri hasil ghanimah yang belum dibagi. Jangan. Niat berjihad untuk menegakkan agama. Niat betul-betul berjihad untuk menegakkan agama dan membantu kaum mukmin. Okey, selain daripada itu kita lihat kita panggil satu perkataan dalam bahasa Arab, riba. Tahu tak riba apa? Ini ada kaitan dengan peperangan juga. Itu orang yang duduk di barisan hadapan. Riba dia panggil. Riba. Ini orang yang duduk di barisan hadapan. Ada banyak hadis mengenai mereka ini. Orang yang riba ini. Riba nanti menjaga garis hadapan dalam jihad fi sabilillah.
lebih baik afdal daripada puasa, lebih baik daripada puasa 1000 hari dan bangun 1000 malam. Dalam hadis ribatu yaumin fi sabilillah raba alif ta, ribat. Allah ayat Quran kata isbiru wa sabiru wa rabitu, ribat, wattaqullah. Ribat yaumin fi sabilillah, menjaga garis depan. Ribat tu makna menjaga garis depan dalam jihad fi sabilillah satu hari lebih afdal daripada puasa 1000 hari dan bangun 1000 malam. Cuba tengok. Mana besarnya pahala. Ada hadis, ada seorang, Abu Hurairah cerita, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa li an unfiqa min mali hatta ablugha amal al-mujahid fi sabilillah?" Qala wa ma laka? Qala 6000. Qala law tasaddaqta biha ma kana idlu naumatil ghazi fi sabilillah. Ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara membelanjakan hartaku untuk mencapai atau menyamai amal perbuatan orang yang jihad? Aku ni ada harta. Aku nak, kalau boleh, nak belanja harta ni supaya menyamai amal orang yang berjihad fi sabilillah. Rasulullah tanya, berapa hartamu ada? Berapa? Dia jawab 6,000. Katalah 6,000 dirham ke 6,000 apa, dia kata 6,000. Maka jawab Nabi, apa jawab Nabi? Ni harta 6,000 banyak ni. Jika anda sedekahkan semuanya, kalau sedekahkan semuanya pun belum dapat menyamai tidurnya orang yang berjihad fi sabilillah. Orang berjihad fi sabilillah kan, kalau dia tidur tu. Kalau kamu punya harta bagi minyak tu tak sama lagi dengan tidur orang yang berjihad fi sabilillah. Itu makna besarnya berjihad ini, pahala berjihad ini. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Mubarak meriwayatkan, sanadnya dari Rasulullah SAW. Allah telah membangkitkan pada hari kiamat. Ya ba'asullahu yaumal qiyamah aqwaman, beberapa kaum. Mereka ini yamurruna ala sirat. Mereka ini menyeberangi sirat. Kahai'atir riyah, bagaikan angin. Bagaikan angin, mana cepatlah lalu atas sirat tu. Tanpa laisa alaihim hisabun wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka pun bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, aqwamun yudrikuhum mautuhum fir riba. Siapakah mereka ni? Yaitulah orang yang mati ketika menjalankan tugas riba. Mana? Menjalankan tugas duduk di barisan hadapan peperangan, peperangan fi sabilillah. Oh, mereka ini dapat pahala ya Allah, tanpa azab, tanpa hisab. Sesuailah dengan tajuk buku kita ni, tanpa azab, tanpa hisab. Okey. Ada satu cerita yang menarik juga, iaitulah hadis daripada Nabi, iaitu meriwayatkan bahawa seorang Habsyi, seorang dari Ethiopia, seorang Habsyi,
datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, mungkin dia nak tanya sesuatu. Habsyi, bayangkanlah orang Habsyi macam mana? Hitamnya. Kita boleh bayangkan ya. Dia pergi kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana kama tarani zamimul wajhi muntinur rihi ghairu zakil hasabi. Dia kata, aku ni wahai Rasulullah, macam mana kau lihatlah, aku ni seorang yang buruk, muka aku berbau busuk dan bukan orang bangsawan. Aku ni bukan orang bangsawan, aku ni bau busuk aja, buruk muka aku. Apa yang dia nak tanya? Apa yang dia nak tanya? Dia nak tanya, fa aina ana in qataltu hatta uqtala. Dia tanya Nabi apa? Wahai Rasulullah, maka di manakah tempatku? Fa aina ana. Di manakah tempatku jika aku ikut berjihad hingga aku mati dalam jihad itu? Aku ikut berjihad. Aku ni muka buruk, busuk semua. Keturunan pun tak elok. Kalau aku masuk jihad, di mana tempat aku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Engkau di syurga. Apa Rasulullah kata? Anta fil jannah. Yang belajar bahasa Arab boleh faham. Qala Rasulullah, anta fil jannah. Kamu akan ada dalam syurga. Maka dia pun fa aslama ar-rajul. Dia pun masuk Islam. Makna dia datang tu dalam keadaan dia tak Islam lah. Kalau kata orang Ethiopia ni selalu dia orang Kristian kan. Orang Kristian lah. Dia pun masuk Islam. Fa aslama ar-rajulu. Maka masuk Islam lah lelaki itu. Kemudian bila dia masuk Islam, faqala, dia kata kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, indi ghanamun. Belajar indi, belajar indi. Saya ada ghanamun, apa ni? Ghanam, apa ghanam? Dia ada kambing. Dia ada banyak kambing. Fa kaifa asna'u biha? Nak buat macam mana ni dengan kambing aku ni? Ghanam kambing Bagaimana saya nak buat? Saya ada beberapa ekor kambing. Bagaimana saya nak buat dengan kambing saya ni? Nabi jawab apa? Qala wajjihha ila al-Madinah. Summa sihi biha fa innaha satarji'u ila ahliha. Kembalikanlah, hadapkanlah ke arah Madinah. Nabi jawab, bila tanya, saya ada kambing, beberapa ekor kambing, mana saya nak buat ni? Nabi kata, hadapkanlah ke arah Madinah, lalu kamu berseru. Seru. Kembalilah kamu. Maka semuanya akan kembali ke tempatnya. Kambing tadi. Fafa'ala zak, dia buat macam tu. Dia lakukan yang begitu. Maka dilaksanakanlah semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian dia pun pergi ke medan perang. Mana seolah-olahnya dia tinggallah kambing tu, pergilah mana pergi kan. Jadi dia ni nak masuk perang. Kemudian dia pun menyerbu ke medan perang dan ikut berperang. Kemudian setelah gencatan senjata, sehingga dah perang dah, orang pun dah reda, Nabi SAW bersabda, periksalah kawan-kawan kamu. Nabi suruh periksa. Nabi kata, tafaqqadu ikhwanakum, periksa kawan-kawan kamu. Mereka pun lakukan. Maka faqalu ya Rasulullah, zalikal habsyi qatilun fi wadi kadza. Mereka periksa, tengok-tengok.
Mereka kata, ya Rasulullah, orang Habsyi tadi itu telah terbunuh. Telah terbunuh. Qatil, telah terbunuh. Lepas tu maka Nabi pun pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat tu, dan ketika melihat mayatnya baginda bersabda, apa kata Rasulullah? Al-yawma hassanallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa zakka hasabaka. Bila Rasulullah doa, Rasulullah kata sekarang Allah mengelokkan rupamu. Kan tadi sebelum dia masuk Islam dia cakap kan, muka dia tak cantik, bau busuk. Ni macam seolah Allah jawab balik. Sekarang Allah baguskan, Allah elokkan rupamu, dan Allah mengharumkan baumu, dan Allah meninggalkan keturunanmu, meninggikan keturunanmu, itu kedudukanmu. Kemudian Nabi SAW menangis. Nabi SAW menangis dan berpaling muka. Rasulullah menangis dan Rasulullah berpaling muka. Macam tak nak tengok kan. Berpaling muka. Maka ditanya oleh sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa kamu berpaling muka? Apa jawab Rasulullah? Agak-agaknya pasal apa? Rupa-rupanya jawapan Rasulullah, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku telah melihat isteri-isterinya dari bidadari berebut-rebut nak mendekati dia. Kan kita di surga, berapa ratus nak bidadari pun ambil lah Allah bagi. Dia dapat bidadari berebut-rebut mendekatinya sehingga terlihat gelang kaki mereka. Bila agaknya Rasulullah berada itu pasal dan nampak betis ke apa kan. Jadi begitu sekali balasan Allah kepada orang yang berjihad fi sabilillah. Okey. Kita pergi balik kepada buku kita ni. Ganjaran syurga. Saudara, yang menyantuni anak perempuan. Kita ambillah sikit. Buka lagi. Banyak lagi noh. Okey, ganjaran syurga untuk yang menyantuni anak perempuan. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man 'ala jariyataini bintaini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung segala keperluan dua anak perempuannya, mencukupkan makan, minum, pakaian, pendidikannya dan lain-lainnya sampai kedua-duanya meningkat usia baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan beriringan denganku. Beriringan denganku, dengan Nabi lah. Hari kiamat nanti datang beriringan denganku, dengan Nabi Muhammad, dan dia dan aku adalah seperti kedua jari ini. Dekat-dekatlah, mana dekat-dekat dengan Rasulullah. Dapat pahala iaitu dia dapat sama-sama dekat dengan Rasulullah, beriringan dengan Rasulullah. Ini orang yang kan kita masing-masing ada anak perempuan. Dalam hadis yang akan datang ni dikatakan walaupun seorang, walaupun dua, walaupun banyak. Mana kalau dia bela elok-elok anak tu, dia ajar berakhlak baik apa semua, dia beriringan, balasan dia akan datang hari kiamat dalam keadaan beriringan dengan Nabi Muhammad. Dia dan aku adalah seperti kedua jari ini, mana dekatlah, dan baginda merapatkan jarinya. Islam datang dengan meletakkan kedudukan anak perempuan seperti anak lelaki, dan hal ini merupakan pemberian dan kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki daripada kalangan hamba-Nya. Al-Quran menjelaskan bahawa sesungguhnya sebahagian daripada anak perempuan itu lebih besar pengaruhnya daripada anak lelaki. Seperti kisah Maryam, putri Imran. Maryam
ibu kepada Isa alaihi salam. Mana dia adalah mempunyai pengaruh yang besar. Dia lebih besar daripada anak lelaki. Dia dipilih oleh Allah dan disucikan melebihi wanita lain di seluruh alam semesta. Tengok pilihan Allah Maryam ini untuk mengandungkan seorang nabi, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Terjemahan. Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendakinya. Atau dia mengurniakan mereka kedua-duanya, iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Dan dia juga menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Sebut di dalam Al-Quran. Mana kita jangan sehati. Itu semuanya kehendak Allah. Masyiatillah. Ma yasha. Ini. Wa yaj'alu man yasha. Siapa yang dia kehendaki, dia akan jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Menjelaskan bahawa pemberian zuriat adalah ketentuan Allah. Manusia tiada hak secara mutlak untuk menentukan jentina zuriat mereka. Namun, sebahagian masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak dapat menerima ketentuan ini. Lantas membunuh anak itu sekiranya anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Sedangkan Al-Quran membidas dengan keras orang-orang yang keras hati dan membunuh anak-anak mereka, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Ayat Quran kata, "Iza busyira ahadukum bil unsa." Kalau diberi berita gembira kepada orang pada zaman jahiliah tu, kamu dapat anak perempuan, bil unsa. Muka ada jadi macam mana? Muka ada jadi zalla wajhu musfadda, muka jadi hitam. Hitam maksudnya tak sukalah. Muka jadi hitam. Zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Mana dia macam marahlah. Jadi dalam benak dia, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Nak apa ni? Nak biar anak tu hidup ke dalam keadaan hina lah, sebab dia dianggap anak perempuan tu akan memalukan keluarga, akan semua kan, dia kata. Ataupun aku nak pergi kambus dia kat dalam tanah. Dia persoalan di sini. Aku nak biarkan dia hidup ke aku nak pergi tanam kat dalam tanah. Amyadusu fiturah ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya hukuman mereka. Jadi sangat kita kata zalim lah orang-orang yang pada zaman jahiliah. Kalau kita lihat kepada sejarah macam-macam, ada yang ada yang dia korek siap-siap. Isteri dia mengandung ni sampai nak bersalin ni, korek siap-siap lubang, sama ada di luar atau dalam rumah. Korek siap-siap. Bila rasa isteri tu rasa nak bersalin, pergilah duduk dekat lubang tu, tengok dulu. Kalau lelaki ambil, kalau perempuan lepas masuk dalam tu kampus. Sampai macam tu sekali. Dahsyat. Tapi kita rasa juga bahawa sekarang ini orang pun zalim juga. Bunuh anak, letak dalam tong apakah, letak dalam dalam sahabat lah, letak dalam Allah Akbar. Lagi dahsyat juga. Kan? Membunuh anak secara tu. Membunuh satu jiwa. Zalim lah. Itulah. Banyak kali dosa lah. Dosa berzina, dosa bunuh pula. Terdapat hadis lain menjelaskan bahawa balasan syurga itu diperuntukkan bagi seseorang saudara lelaki yang memelihara seorang atau dua orang saudara perempuannya. Sebagian riwayat lain menjelaskan bahawa
balasan Allah ini diperuntukkan bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya seorang. Kalau ada saudara lelaki, abang dia ke adik dia lelaki ke, dia ada bawah dia adik perempuan, dia bela adik perempuan dia tu, dikatakan juga mana termasuk dalam hadis juga lah. Sebagian riwayat kata memanglah diperuntukkan hadis itu bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya seorang kah, 2 orang kah, lebih kah, maknanya dia buat baik kepada anak perempuan dia, maka itu balasan yang Allah bagi. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan kemudian bersabar atas kesusahan dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga rahmatnya kepada mereka. Ada seorang bertanya, bagaimana jika 2 orang, wahai Rasulullah? Nabi bersabda, ya 2 anak perempuan juga boleh, termasuk juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang anak perempuan? Nabi menjawab, seorang pun juga, termasuk kalau dia dia pelihara dengan baik, dengan elok semua, maka dia akan mendapat syurga. Banyak lagi hadis yang menunjukkan kelebihan memelihara anak perempuan. Di antaranya hadis inilah, hadis yang di bawah ini yang kita baca maksudnya daripada Aisyah. Saya didatangi seorang wanita miskin yang membawa 2 orang anak perempuan. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka. Aisyah bagi makanan kepada mereka berupa 3 biji kurma. Jadi anak 2 orang, mak seorang, 3 lah. Bagi 3 biji kurma. Wanita itu memberikan kurma itu kepada kedua-dua anaknya. Sebiji seorang dan sebiji lagi diangkat ke mulutnya untuk dimakan sendiri. Tiba-tiba kedua-dua anaknya meminta supaya diberikan yang sebiji lagi itu untuk mereka makan. Lalu wanita itu membelah buah kurma itu yang hendak dimakannya itu menjadi 2 bahagian dan diberikan kepada kedua-dua mereka. Keadaan ini mengherankan saya, kata Sayyidina Aisyah, mengherankan saya, maka saya memberitahu apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada Rasulullah. Repotlah kepada Rasulullah, dia nampak kejadian itu. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk syurga kerana tindakannya tadi, dan akan dimerdekakan pula daripada seksa neraka. Besar. Kita dah tahu, kita belajar hadis-hadis yang macam ini. Kita sebagai amar ma'ruf, mana sebagai tugas kita juga sebagai orang yang boleh menyampaikan yang baik, sampaikanlah cerita ni kepada kita ke kawan-kawan kita ke kawan-kawan seperjuangan kita ke, sampaikan. Yang besarnya pahala. Dengan keterangan nas sahih itu dan dengan khabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak perempuan bukanlah beban yang mesti ditakuti, bukan juga kenistaan yang patut dihindari, seperti mana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Tapi merupakan nikmat yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan, kerana kerugian maka Islam telah menghapuskan tradisi buruk untuk selama-lamanya. Seorang anak perempuan mendapat tempat yang terhormat sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah terhadap putrinya Fatimah. Fatimah adalah sebahagian daripada diriku. Meragukan bagaimana kita lihat Rasulullah dengan anak dia yang akhir tinggal, yang akhir sekali. Dia melayani anaknya Sayyidatina Fatimah. Bahawa dalam percaturan hidup ini Allah merencanakan berbagai situasi dengan watak dan syahsiah seseorang. Ada orang yang Allah kurniakan anak perempuan sahaja, ada kan? 6 orang perempuan, 7 orang perempuan, tak ada lagi, ataupun seorang lelaki. Semua anak perempuan. Kurniakan anak lelaki dan perempuan. Sebahagiannya Allah kurniakan
lelaki dan perempuan. Macam saya adalah alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah. Ada 4 lelaki, 4 perempuan. Ini sama banyak. Ada juga yang tidak dikurniakan anak, mandul. Justru seharusnya kita menerima apa yang ditakdirkan untuk kita dengan redha dan faham hikmah di sebalik apa yang Allah buat tu, dan ada hikmahnya, kita redha. InsyaAllah. Kalau ada yang nak di-sharekan, insyaAllah kita akan huraikan tentang kebaikan kecil tapi ganjarannya syurga. Banyak nanti saya akan bawakan cerita-cerita tentang amalan kecil saja tapi ganjarannya Masya Allah besar. Itu yang kita duk halal-balan. Orang kata halal-balan, kita buat tak tahu, yang kita remehkan aja. Padahalnya sangat besar ganjarannya. Nanti saya akan bawa banyaklah hadis-hadis yang akan dalam segenap ibadah yang kita buat. Dalam semayang ada, dalam puasa ada, dalam zakat ada, dalam sedekah ada. Jadi kita akan bukakan nanti di minggu akan datang insya-Allah tentang kebaikan kecil tapi ganjarannya syurga, ganjarannya besar. Okey. Nak share, ada yang nak di-sharekan? Ya. Assalamualaikum. Salam Cik Mun Dia buka Cik Mun tak nampak Tadi saya tengok sekejap, lepas tu saya dengar tapi saya kesejuan nak beritahu semua kawan-kawan. Ya. Cerita sedih. Datuk. Dengar tak? Dengar Kak Mun. Suami Ajah Cik San meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sebentar ni di hospital serangan jantung. Ya. Tadi Ketua Muslimat Al-Falah beritahu. Lepas tu saat-saat ni Watkam dah hantar mesej. Kak Mun dah copy, dah hantar semua dah. Tu nak beritahu tu lah. Memang suami dia ada keluar masuk hospital kan. Ya Allah Ustazah. Pengakhiran Cik Mazlan, tengoklah macam mana. Tadi dia makan. Masya Allah. Rezeki dia. Allah, Allah. Pernah pergi syukur lagi. Nak beritahu kepada kawan semua. Ustazah, sedekahkan Al-Fatihah dulu sementara. Sama-sama sedekah. Ya. Mazlan bin Syamsuddin, tak salah saya. Ya, Mazlan. Dia adalah AJK, salah seorang AJK kita punya Masjid Al-Falah. Ya. Semalam Ustazah kita baca kan tu ada nama dia ke? Mazlan bin Ahmad. Assalamualaikum Syamsuddin. Darus ke apa? Semalam kita baca tu ada Mazlan bin kali Ustazah. Ya, kita baca. Dan saya sempat. Kan? Saya tak tahulah bila dia cerita. Tadi baru saya bagi kepada Syam. Ayat air tu pagi tadi bagi. Kita baca Dia nama meninggal bila tak tahu. Ya. Terima kasih pada Ustazah. Tu dah kawan-kawan semua. Alhamdulillah Kak Mun. Tapi Kak Mun memang tak sihat lagi. Air tu tak? Dah Hani dah saya. Ya. Ubat. Saya dapat dengar Ustazah punya ni mula-mula okey. Tengah-tengah setengah jalan saya macam tersejukkan. Ni duk pakai muffler, duk pakai ni. Dia nanti duk bagi. Pun tak sihat. Ya, saya Ustazah. Tapi alhamdulillah saya dapat ikuti ni. Okey, tu tiba-tiba saya dapat berita tu, nak beritahu dulu. Ya. Okey. Tu saja dulu ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, inna ilaihi raji'un. Ya. Okay, kita baca Fatihah. Dia tu suami kepada salah seorang AJK Masjid Al-Falah. Dan juga anggota Al-Jannah. Dan kita punya Al-Jannah juga, anggota Al-Jannah. Dia menjemput kita
baca Yasin dan tahlil, baca Yasin dan kesyukuran pada hari Jumaat 18 bulan ni dekat rumah anak dia di Taman Harmoni. Kita jemput Adanya punya kumpulan. Ajar Salimah dah susun atok lah, tapi itulah mungkin buat sekali lah Ustazah. Salimah dah dia nak buat panggil baca Yasin, doa dan doa selamat. Anak dia punya rumah baru dekat Taman Harmoni tu. Taman Harmoni tu sebabnya karya surah That's why dia nak Al-Um datang kat rumah anak dia. Okey. Ya, itu aja lah. Dia 18 ya? 18 kan? 18 Depan. nanti Ajar Salimah saya tengok ada tulis dah dalam Adiana Sejakut baru beritahu siapa nak pergi. Betul lah. Nanti kita panjangkan dekat Anissa. Okey. Baik. Kita baca sikit lah. Al-Fatihah. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعزه من النار وأعزه من النار وأعزه من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Balik kering. Ya, Dah. itu ya, ada ni paru-paru. Ya apa ni? Malam mau Syam dia cakap dengan saya. Critical lah suami dia tu. Okey ya? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustazah. Sama. Roza nak tahu hari ni ada ni tak? Karimah cakap ada latihan tak? Tak ada. Tak ada hari ni tak ada saya. Tak ada Tak ada Ustaz. kan? Minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Jumaat depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagusnya dia meninggal hari Jumaat lagi. Tengok. Meninggal hari Jumaat. Orang baik-baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Juga. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Bismillah Jumaat ni apa keluar. Tengok macam mana ni? Ya. Pak tolong. Terima kasih ya admin Ustazah semua. Ya, baik. Keluar Keluar semua. Barakallahu fikum.